Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali saya ucap terima kasih atas kehadiran semua. Jadi insyaAllah hari ini saya rekod semula video pelajaran kita pada minggu 14. Jadi pada minggu ini kita sebenarnya akan belajar lebih lanjut mengenai cara buat ayat. Cara buat ayat dalam bahasa Arab. Tapi sebelum kita lanjut tentang cara buat ayat ni, kita mesti mengimbas kembali asas dasar utama bahasa Arab ini, terutamanya bahagian perkataan. Perkataan dalam bahasa Arab ini namanya adalah al-kalimah. Al-kalimah. Alif, lam, kaf, lam, mim, ta marbutah. Al-kalimah. Kenapa Ustaz tak baca baris akhir pada ta marbutah tu? Sebenarnya dalam keadaan komunikasi ataupun dalam keadaan berkomunikasi dalam bahasa Arab ni, kebanyakannya mereka akan matikan terus baris akhir. Sebab tu saya baca dengan al-kalimah. Tapi salahkah kalau kita baca al-kalimah tu? Itu pun betul, tiada masalah dan tidak salah lah. Cuma dari segi bercakap dia akan bunyi pelik lah sedikit, tapi tak ada masalah. Biasakan yang betul, tiada masalah. Jadi al-kalimah ini asasnya dia ada 3 jenis sahaja. Dalam bahasa Arab, perkataan ini ataupun al-kalimah ini hanya ada 3 jenis, iaitu ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Apakah ismun, fi'lun, harfun ini? Ismun ini adalah kata nama. Yang kedua, fi'lun itu kata kerja, dan harfun itu adalah kata huruf. Dan yang paling banyak sekali perkataan dekat dunia ni dalam bahasa Arab sebenarnya adalah ismun. Asal perkataan itu daripada ismun, seperti mana yang telah Allah cerita dalam Al-Quran, yang mana Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam ni nama-nama. Jadi sebab tu perkataan yang paling banyak yang ada semuanya adalah kata nama lah. Itu asas yang pertama. Kita kena ingat 3 perkataan ini. Kita kena ingat pembahagian jenis perkataan dalam bahasa Arab ini hanya ada 3 ini saja. Ismun, fi'lun, harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Ingat sampai kiamat lah. Kemudian Ustaz, kalau saya tak tahu makna, bolehkah saya tahu dia tu adalah ismun, fi'lun ataupun harfun? Jawapannya sebenarnya adalah boleh. Sebab dalam bahasa Arab ni, dia setiap perkataan itu sebenarnya ada tanda-tanda dia, walaupun kita tak tahu makna. Jadi kalau tak tahu makna, jangan risaulah. Apa tanda-tanda dia? Kita tukar dulu color pen ni. Baik. Kita masuk satu persatu. Yang pertama mengenai kata nama, ataupun dalam bahasa Arabnya adalah ismun. Ismun ataupun al-ismu. Ismun ini
tanda utamanya ada dua. Yang pertama, tanda pertamanya dia bermula dengan huruf alif lam. Kalau kamu jumpa dalam perkataan tu, dalam ayat kamu tengok satu-satu perkataan tu yang bermula dengan alif lam, itu adalah ismun. Contohnya ada kat sinilah. Yang saya tulis al-kalimatu. Kalau dekat nota yang sebelah kita ni pun sama juga, kita boleh tengok. Kita boleh tengok ada al-kalamu, al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Semua yang ada alif lam itu adalah kata nama. Yang kedua, tanda wajib dia kalau dia tiada alif lam, macam mana lagi kita nak kenal dia? Yang kedua, perkataan itu diakhiri dengan tanwin, sama ada atas, dua tanwin atas, dua tanwin bawah, atau dua tanwin depan. Semua yang berakhir dengan tanwin ini adalah kata nama. Semua yang berakhir dengan tanwin ini adalah tanda kata nama. Dia keduanya tak boleh duduk bersekali lah. Dia akan ada salah satu. Kalau ada alif lam, dia tiada tanwin, dan kalau dia ada tanwin, dia tiada alif lam. Sebab tu saya kata ini adalah dua tanda utama dia. Mana contoh-contoh perkataan ni? Contohnya ada banyak. Saya terangkan sikit warna pen ni. Yang pertama, tengok kat sini, ismun, fi'lun, harfun. Semua perkataan yang tiga ni rupa-rupanya semuanya adalah jenis kata nama. Sama juga kita tengok dalam nota yang sebelah. Nota yang sebelah, kita tengok al-kalamu ismun, fi'lun, harfun, ma'nan. Kesemuanya ini berakhir dengan tanwin. Semua yang berakhir dengan tanwin adalah kata nama. Selanjutnya, kalau kita tengok kat nota ni, dia masih ada lagi tanda-tanda tambahan yang lain. Tanda tambahan yang pertama ataupun tanda ketiga bagi kata nama ini ialah, tanda tambahan dia yang ketiga ialah baris bawah. Dia berakhir dengan baris bawah. Baris bawah ni ada dua bentuk lah. Satu baris bawah, ataupun satu lagi dua baris bawah. Dan sebenarnya kalau dua baris bawah tu memang sahih lah, kita tengok dia tu memang kata nama sebab dia tanwin. Tapi kalau satu je pun termasuk tanda bagi kata nama. Dan tanda yang menjadikan dia baris bawah ini sebenarnya ada dua sebab. Kenapa dia jadi baris bawah? Dia ada dua sebab. Yang pertama, dan yang ini sebenarnya saya masukkan jadi tanda yang keempat dia. Iaitu sebelum perkataan kata nama ini didahului oleh kata huruf. Sebelumnya ada kata huruf. Jenis kata yang ketiga ni dia berada di depan jenis kata yang pertama ni. Yang kedua, dia didahului oleh kata nama sendiri. Dan gabungan dua ini dia menjadi idafah, dinamakan sebagai idafah. Apa itu idafah? Idafah ni artinya sandaran. Ada dua perkataan kata nama, yang mana perkataan yang kedua tu menyandar pada perkataan yang pertama. Tapi apa yang berlaku pada kata yang pertama itu, dia akan jadi hilang
dua tanda wajib dia. Dia akan hilang alif lam, dia hilang tanwin dia. Okey. Dan perkataan yang kedua dia berakhir dengan baris bawah. Itu je tanda kita nak tahu. Perkataan pertama itu adalah kata nama. Okey, dan tanda yang tambahan yang terakhir kat sini sebenarnya ada ta marbutah. Okey, perkataan yang berakhir dengan ta marbutah. Okey, ta marbutah ni sebenarnya dia tanda perempuan lah, perkataan tu perempuan. Tapi sebenarnya ada juga perkataan lelaki yang berakhir dengan ta marbutah. Tapi apa yang penting kat sini, bila ada ta marbutah biasanya dia bukan kata kerja ataupun kata huruf. Okey, selesai bahagian jenis kata nama. Okey. Kemudian kita masuk pula pada jenis kata yang kedua. Okey, jenis kata yang kedua ini adalah kata kerja. Namun begitu, seringkali saya ingatkan pada kamu, kata kerja dalam bahasa Arab berbeza dengan kata kerja dalam bahasa Melayu. Okey. Kata kerja dalam bahasa Arab berbeza dengan bahasa Melayu, yang mana dalam terjemahan kata kerja itu dia mesti disertai oleh dua benda lagi lah. Dia ada pelaku dan ada masa. Okey, dia ada masa dia. Contohnya berdiri. Okey, berdiri itu dalam bahasa Arab masih lagi dalam kata nama. Tapi kalau kita terjemahkan dia sebagai aku telah berdiri. Okey, dia ada perkataan aku, ada telah. Okey, aku tu menunjukkan pembuat dia dan telah itu menunjukkan masa kejadian perbuatan tu. Okey, artinya bila ada dua ni maka barulah dia jadi kata kerja. Okey, dan kata kerja ni tanda asas dia bukan tanda yang saya letak kat sini lah. Tanda asas dia bukan tanda yang saya letak kat sini. Sebaliknya, tanda asas dia adalah lawan kepada tanda kata nama tadi. Apa maksud lawan? Okey, kalau yang tadi dia ada, dekat kata kerja dia tiada. Okey, apa yang dia tiada? Dia tiada alif lam. Okey, pertama sekali dia tiada alif lam, tiada tanwin. Okey, tiada baris bawah. Okey, dan dia tiada ta marbutah. Okey, dia tiada ta marbutah. Dia tiada ta marbutah. Okey, semua empat tanda ni dia tiada. Itu tanda asas dia yang sebenar. Okey. Namun begitu, saya sertakan juga beberapa tanda tambahan. Okey, tanda tambahan dia ni sebenarnya mengikut jenis kata kerja tu sendirilah. Yang mana kata kerja ni dia terbahagi kepada 4. Okey, kata kerja ni terbahagi kepada 4. Okey, apa yang 4 tu? Okey, kata kerja yang pertama nama dia adalah fa'lun madin. Okey, fa'lun madin. Okey, yang kedua fa'lun mudhari'un. Okey, ketiga fa'lul amri. Yang keempat fa'lun nahyi. Okey, fi'lun madi telah berlaku, mudhari' sedang berlaku, amri telah suruhan kata perintah, nahyi kata larangan. Okey, ini keempat jenis kata kerja. Okey, yang pertama tanda tambahan dia berakhir di depannya ada perkataan qad. Okey, untuk yang ada perkataan qad ni sebenarnya tanda bagi fi'lun
madin. Okey. Qad ini membawa maksud telah ataupun sungguh. Okey, lepas tu yang kedua, dia didahului oleh huruf sin ataupun perkataan saufa. Okey, 2 dan 3 ni adalah tanda bagi fi'lun mudhari'. Okey, didahului oleh huruf sin. Okey, sin ataupun saufa. Dan tanda yang terakhir, tanda tambahan kat sini. Okey, tanda tambahan yang terakhir kat sini, tak ta'nis as-sakinah ni sebenarnya adalah tanda bagi fi'lun madin, yang mana dia berakhir, perkataan dia berakhir dengan huruf ta biasa yang barisnya baris mati. Ta ni sebenarnya menunjukkan dia tu, perkataan itu dia perempuan. Okey, dia perempuan. Okey, dia perempuan. Okey, macam mana tanda fi'lul amri dengan fi'lun nahyi? Okey, tanda fi'lun amri dengan nahyi ni sebenarnya ada tanda-tanda yang lebih lanjut ada pada pelajaran yang akan datang lah. Okey, tanda dia yang lebih lanjut ada pada pelajaran akan datang. Okey, cuma tanda asas dia kita kenal kat sini. Fi'lul amri ini biasanya dia akan bermula dengan huruf alif dan dia berakhir dengan tanda mati. Kalau fi'lun nahyi ni pula, dia akan bermula dengan perkataan la dan di depannya ada ta, huruf ta, dan berakhir dengan tanda mati juga. Okey, dan yang terakhir. Okey, dan yang terakhir pada video ini kita masuk sedikit mengenai kata huruf. Okey, kata huruf ni macam mana? Okey, kata huruf ni ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dia tiada bersamanya tanda-tanda kata nama dan tiada tanda-tanda kata kerja. Artinya kita tak boleh kenal dia dengan tanda. Jadi kalau kita tak boleh nak kenal dia dengan tanda, macam mana Ustaz? Okey, sebenarnya cara dia satu je pilihan, iaitu kita kena hafal lah. Okey, kita kena hafal perkataan ni. Okey, banyakkah perkataan dia? Okey, sebenarnya perkataan kata huruf ni memang banyak. Tapi kita untuk peringkat qualificational ni kita tahu sekadar yang selalu digunakan sahaja, iaitu kata sendi. Kata sendi. Tapi sebenarnya dia tak diistilahkan dengan kata sendi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia dipanggil dengan harful jar. Harful jar ni tugas dia membaris bawahkan, yakni yang membawa tugas tanda ketiga bagi kata nama tadi. Okey, yang mana dia berada di depan kata nama dan kata nama itu mesti jadi baris bawah selepas berjumpa dengannya. Okey, perkataannya. Okey, sebenarnya kalau kat nota tengok yang saya buat kurungan ni, dia bermula daripada min ila an ala fi ruba bi lika dan huruful qasam. Ba kaf lam tu sebenarnya huruf B, kaf tu huruf kaf baris atas, lam itu lam baris bawah. Okey, saya tulislah kat sini. Okey, saya tulis kat sini dengan warna pen lain lah, warna hijau pula. Okey, min ila an ala fi rubba bi li ka. Huruful qasam artinya huruf-huruf sumpah.
Okey, huruf sumpah ni ada 3 yang selalu diguna. Bi, ta, wa. Okey, min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, lika, bi, ta, wa. Okey, sekali lagi kita ulang sampai kamu boleh ingat. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, lika, bi, ta, wa. Okey, min. Apa maksud min? Min ni artinya dari ataupun daripada. Okey, ila, ke ataupun kepada. An, sama juga dengan min, artinya dari ataupun daripada. Dan satu lagi maksud popular dia adalah tentang ataupun terhadap. Cuma beza dia kat sini, dari dan daripada dia ni berbeza dengan dari dan daripada pada perkataan min. Kalau min ni dari dan daripada itu daripada tempat. Okey, contohnya kita nak kata saya keluar dari rumah. Akhruju minal bait. Okey, kalau kita nak guna an ni, dia lebih daripada seseorang, bukannya daripada tempat. Contohnya, aku dengar dari Ahmad. Okey, asma'u anil Ahmad. Aku dengar dari Ahmad. Ataupun kita selalu dengar dalam hadis lah, an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Okey, ala artinya atas, fi pada, di dalam. Ada 3, pada, di dan dalam. Robba, okey, perkataan ni yang paling jarang digunakan, iaitu kadang-kadang atau jarang-jarang. Bi dengan, ni kita selalu sebutlah dalam yang Muslim, bismillah tu. Bi pada bismillah tu, dia membawa maksud dengan. Okey, li, bagi atau untuk. Ka, seperti, seumpama, bagaikan. Okey, manakala huruf-huruf sumpah pula, bi, ta, wa, semuanya membawa maksud sumpah demi. Okey, demi. Billahi, tallahi, wallahi. Okey, perkataan ni biasanya akan diucapkanlah dalam mahkamah. Kalau dia nak bersumpah tiada bukti, tapi dia nak membuktikan bahawa dia ni betul-betul tak bersalah, dia pun bersumpah billahi, tallahi, wallahi. Semuanya membawa maksud demi. Okey, membawa maksud demi. Okey, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Okey, saya ulang sekali lagi apa yang kita kena ingat. Komponen utama dalam bahasa Arab ini ada 3. Okey, jenis perkataan bahasa Arab ini ada 3, iaitu ismun, fi'lun dan harfun. Okey, dan ismun itu tanda asasnya ada 2, iaitu dia mesti ada alif lam ataupun dia mesti berakhir dengan tanwin. Dia mesti ada salah satu ni. Okey, akan tetapi ada lagi beberapa tanda tambahan. Okey, yang ketiga iaitu dia berakhir dengan baris bawah, dan baris bawah ini terjadi kerana 2 sebab. Yang pertama, sebelumnya ada kata huruf, terutama yang baru saja kita belajar tadi. Okey, yang kedua, kerana sebelumnya ada kata nama. Okey, kata nama yang berada di depan dia ni tidak sama maksud dengan perkataan yang kedua. Okey, dia ada 2 perkataan. Okey, perkataan pertama dengan yang kedua ni dia tidak berkait, tapi digabungkan membawa makna yang barulah. Okey, idafah, dinamakan sebagai idafah. Idafah ni dengan kata lain sandaran lah, dia menyandar. Yang mana perkataan pertama dia akan hilang tanda wajib dia, dia hilang alif lam, dia hilang tanwin dia. Dan satu-satu cara kita nak kenal dia ni kata nama, kita tengok perkataan kedua dia berakhir dengan baris bawah. Dan biasanya perkataan kedua ni dia masih lagi ada
tanda wajib. Sama ada alif lam ataupun tanwin bawah lah. Okey, yang keempat, tanda keempat atau tanda yang terakhir iaitu berakhir dengan ta marbutah. Itu adalah tanda kata nama. Okey, bagi tanda asas untuk perkataan yang kedua iaitu fi'lun, sebenarnya tanda dia adalah lawan kepada tanda kata nama tadi. Itu tanda asas dia. Dia tiada alif lam, tiada tanwin, tiada baris bawah dan tiada ta marbutah. Okey. Selain itu, kata kerja ini ada 4 jenis. Okey, kata kerja ni ada 4 jenis, iaitu fi'lun madin, fi'lun mudhari', fi'lul amri dan fi'lun nahyi. Fi'lun madin telah berlaku, fi'lun mudhari' sedang berlaku, fi'lul amri suruhan, kata perintah, fi'lun nahyi kata larangan. Okey, tanda tambahan yang ada kat nota tu, qad itu berada sebelum perkataan fi'lun madin. Sin dan saufa, huruf sin dan saufa ini berada sebelum perkataan fi'lul mudhari', dan dua-dua perkataan ini membawa maksud akan, dia akan berubah daripada sedang berlaku akan menjadi akan berlaku. Dan tanda yang terakhir iaitu ta ta'nis sakinah, itu juga adalah tanda bagi fi'lun madin. Tanda untuk pelaku dia adalah dia perempuan. Okey, manakala untuk fi'lul amri dan nahyi, kita belum belajar lebih lanjut, ada tanda dia lebih lanjut dalam video akan datang. Tapi secara asasnya biasanya fi'lul amri ini dia akan dimulakan dengan alif dan berakhir dengan tanda mati. Fi'lun nahyi pula bermula dengan, sebelumnya ada huruf la, perkataan la, dan depannya bermula dengan huruf ta dan berakhir dengan tanda mati. Okey, yang terakhir, kata huruf itu pula tiada tanda khusus, kita kena hafal dia. Perkataannya adalah min ila an ala fi rubba bilika bitawa. Okey, itu sahaja. Sebenarnya ada lagi, kata huruf ni ada banyak lagi, tapi untuk semester ini ataupun di peringkat qualificational, sampai situ sahaja tahap kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum.